Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama pada petang yang penuh barakah ini dalam satu program khas live webinar vaksin rohani. Insya-Allah. Live pada petang ini dibawakan khas anjuran dari Kerajaan Negeri Kedah. Kerajaan Negeri Kedah melalui pejabat YB Exco Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman. Alhamdulillah. Jadi saya mengalu-alukan kehadiran semua penonton-penonton yang saya muliakan, YB yang berhormat Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah Haji Ghazali merupakan exco kita. Jadi mudah-mudahan dengan kehadiran semua, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini slot pada petang ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik dan sebenarnya dekat dengan kita semua. Tambah-tambah lagi, hari ini kita berdepan dengan ujian wabak pandemik COVID-19 dan semalam juga kita digemparkan dengan beberapa bencana banjir yang berlaku di beberapa negeri, antaranya Kedah sendiri, Melaka dan beberapa negeri lain. Jadi hari ini tajuk yang akan kita sampaikan dan perkongsikan iaitu tak ada harta pening kepala, ada harta tidur tak lena. Masya Allah. Tajuk pun kita dah kata pening kepala dah. Jadi disebabkan itu hari ini kita bawakan seorang panel yang bukan asing lagi dengan kita. Kita bawakan panel jemputan khas, iaitu saya perkenalkan. Di sebelah saya Tuan Guru Ustaz Ismail bin Mahmud, Mudir Madrasah Muhammadiyah Pondok Syarok Tala. Apa khabar Tuan Guru? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas jemputan dan juga kepada semualah. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur hari ini kita dapat bersama dengan seorang yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat perkongsian kepada kita semua dan kita nak menjawab persoalan Ustaz, Tuan Guru kita, persoalan-persoalan yang berkisar dalam masyarakat kita. Baik, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi dua perkara Ustaz. Satu, ada harta pening kepala. Bila ada harta banyak pula tak boleh nak tidur pula. Insya-Allah. Jadi Ustaz, boleh noh kita terus tanpa membuang masa, insya-Allah saya nak terus kepada persoalan Ustaz. Ya, mungkin penonton-penonton semua ternanti-nanti perkongsian daripada Tuan Guru kita. Jadi sebelum kita nak mendengar perkongsian daripada Tok Guru kita, saya nak maklumkan satu pengumuman yang sangat menarik sebenarnya kepada penonton-penonton yang sedang mengikuti live sekarang ini. Saya nak minta tolong share banyak-banyak, kongsikan link dengan seramai mungkin kenalan yang ada dan minta tonton sampai habis program ni. Sebab apa? Sebab insya-Allah di hujung program ini kita akan adakan satu kuis khas, kuis special yang mana kita akan berikan beberapa soalan dan kita akan pilih 3 pemenang yang terbaik untuk kita berikan hadiah. Jadi siapa yang nak menang hadiah kena tonton sampai habis, insya-Allah. Jadi sambil-sambil kita dapat manfaat, mudah-mudahan ada yang menang dalam peraduan ini, insya-Allah, ataupun kuis ini. Jadi Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Soalan yang pertama, apa pandangan Ustaz? Kenapa ada setengah masyarakat kita dia rasa gelisah, dia rasa tak senang hati, dia rasa pening kepala bila mana harta tak ada, duit tak ada, tambah-tambah sekarang pula diuji dengan pandemik COVID-19, bencana dan sebagainya. Jadi apa pandangan Ustaz? Kenapa ada masyarakat yang merasakan? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang bahagia Ustaz Akmal Haziq selaku moderator kita pada petang ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang pertamanya kepada yang berhormatlah, yang berhormat Datuk Aisyah Haji Ghazali, Esko Pembangunan Luar Bandar dan juga Pembangunan Insan, yang telah pun menganjur program yang sebegini rupa, yang insya-Allah kita sama-sama kongsi saya ilmu, kerana saya pun tak cukup ilmu, tak kurang ilmu ni. Walau bagaimanapun sekadar yang ada, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama. Jadi untuk menjawab persoalan itu, kerana orang penin tak ada harta, no? Lebih-lebih lagi dalam keadaan Covid, Allah Ta'ala uji dengan suatu ujian yang sangat dahsyat untuk menguji keimanan dan juga untuk melihat siapa yang benar-benar beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan siapa yang tidak mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni tak dapat dinafikan. Semua orang penibala. Kalau tak ada duit, kalau nak bagi duit sekolah anak, nak tambang, nak bubuh minyak kereta, memang orang pening kepala, no. Jadi orang rasa gelisah. Yang tu naluri. Naluri yang Allah Subhanahu Wa Taala senaja tanamkan ke dalam hati nurani kepada semua orang. Yang tu kita tak dapat nafi. Cuma bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara untuk kita menenangkan hati yang gelisah, no? Yang pertamanya seperti mana firman Allah Taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawasanya mengingati Allah itu boleh menenangkan hati. Yang pertamanya, tenang hati dulu dengan bizikrillah. Zikrillah ni banyaklah, bukan setakat kita menyebut subhanallah walhamdulillah ataupun kita beristighfar, tetapi dengan melakukan apa-apa usaha yang sekadar boleh, dan kita carilah jalan bagaimana. Kalau orang yang duduk di kampung senang, orang yang duduk di kampung walaupun dia susah hati, tapi ikan sungai dia boleh pergi mengai. Ubi kayu dia boleh makan. Bayangkan orang yang duduk dalam di pekan bandar, duduk di flat pula, memang keadaan cukup mendukacitakan. Tekanan hidup yang Allah Ta'ala uji kepada kita ni. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Yang pertamanya, kita menunaikan hak-hak Allah, menunaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan tunaikan hak kita. Saya ingat satu kisah yang berlaku, dua orang Majusi yang bertemu dengan seorang ulama. Dia kata seorang tu yang tua dan seorang lagi yang muda. Dia kata, aku yang tua ni, aku sudah menyembah api ni selama lebih 70 tahun lebih. 70 tahun lebih. Yang muda tu dia lebih kurang dalam 30 tahun kita katalah. Jadi kita sembah api ni, kita pertuhankan dia. Kita jadikan dia Tuhan. Tapi tak ada apa-apa pun. Kata yang tua tu, mari kita cuba tengok. Kita duk buat baik dengan dia ni, dia nak bagi apa kaedah. Jadi dia kata hak yang tua tu, hang try dulu. Kemudian apa nama ni, dia kata, wahai api, aku telah sembah hang 70 tahun lebih. Aku sembah hang 70 tahun lebih. Jadi nak tengok hang baik dengan aku ke ataupun sebagainya. Maka dia suruh tangan dia, api makanlah. Allah, dia kata, aku sembah hang sampai 70 tahun pun hang tak kenang jasa aku. Bagi sakit pula. Sakit, memang api sakit. Kemudian hak muda pula macam tu juga. Dia kata, aku sembah hang 30 tahun dah. Aku sembah hang 30 tahun dah, tapi ini balasan dia. Jadi lo ni, jom kita pergi
jumpa seorang ulama Malik bin Dinar. Kemudian selepas pada tu depa pun jumpa Malik bin Dinar, alhamdulillah depa masuk Islam. Singkat ceritalah no. Depa masuk Islam. Bila masuk Islam, hak yang tua ni dia kata, aku nak masuk Islam guna. Aku sembah api ni sampai jadi darah daging dah, jadi sedap dah. Nak tinggal tak boleh. Nak tinggal tak boleh. Jadi tabiat dah. Jadi tabiat dah. Hak yang muda ni dia ada anak isteri dia. Kemudian bila masuk Islam, langsung tak ada harta. Duit tak ada, apa tak ada. Dia pergi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di masjid hari pertama. Dia kata, wahai Tuhan, apa kerja hang suruh aku buat. Aku ni hamba, hang ni Tuhan. Hantarlah kedudukan aku. Lepas pada tu dia balik rumah. Anak isteri ni tak makan apa. Anak isteri pun, anak-anak dia pun bila ayah balik ni seronok. Lepas tu dia kata, ayah awak balik apa? Coklat kan, nasi kan, nasi lemak. Kata awak balik apa? Dia kata, ayah cuma mengerjakan apa yang Tuhan kita suruh. Maksud tunaikan hak. Tunaikan hak. Kemudian esok pula pergi pula. Sampai 3 hari. Masuk hari Jumaat, dia kata, wahai Tuhan, kalau terang aku ni boleh tahan. Takutnya anakku, isteri aku ni depa patah balik. Depa tak mau lagi duduk dalam agama Islam. Bila masuk Islam, inilah yang dia dapat kesusahan. Kemudian pada tu dia pun tawakal sungguh. Ni sebab tak ada duit, kosong ni. Tu yang kata ala bizikrillah tadi ni. Ingat ke Tuhan dan tunaikan hak-hak Tuhan. Kemudian pada tu dia pun bungkuslah pasiak dalam karung dia, tanggung bawa balik. Aku tawakal lah, kok mana pun nanti kalau anak isteri aku sambut seronok aku balik ni, aku kata ni hak aku bawa balik ni, padahal pasiak. Pasir yang dia bungkus. Kemudian sampai di rumah dia terkejut. Tengok isteri dia hias rumah dengan elok dan juga makanan terhidang. Allah, Masya Allah Rabbi. Masya Allah. Lalu dia tanya, hampa ni ambil duit di mana? Hampa ambil duit di mana? Lalu kata isteri dia, pagi tadi dia kata, ada orang mana tak tahu mari, dia bagi 1,000 dinar. Masya Allah. Lalu aku bawa lah 1,000 dinar ni pergi tukar dekat apa kita kata money changer lah. Dia kata, dia timbang-timbang tengok kalau 1,000 dinar mah kita katalah lebih kurang berat dia berapa gram kan. Dia timbang-timbang, pelik, dia kata, ni 1,000 dinar tapi berat lebih. Masya Allah. Dia kata, yang ni bukan duit dunia ni, ambil di mana ni? Kalau duit ini dia kata ringan. Ringan. Dia kata, ambil di mana ni? Dia kata, cerita dia lagu ni. Aku nak cerita kat hang pun segan sebab tuan kedai money changer tu, dia tu pun orang majlisi juga. Dia pun tak sembunyi juga. Kata dia ni keluarga dia suami dia pun dah masuk Islam. Lalu dia kata tak apa, jadi dia kata aku terus terang sebenarnya kami masuk Islam. Bila masuk Islam dah suami aku ni dia tak buat kerja apa. Dia balik masjid, dia lepas pada tu dia balik rumah. Pergi masjid balik. Dia tak ada buat kerja apa. Aku tanya dia hang dah buat apa? Dia kata aku tunai hak Tuhan. Aku tunai hak Tuhan, Tuhan tahulah. Dia tahulah perut kita lapar tahu mana keperluan banyak mana. Akhirnya selepas pada tu dia pun balik. Lepas pada tu isteri dia pun tukar. Dia kata kalau gini, ambil duit tu. Aku bagi lain. Dia tertarik dengan keadaan tu, dia pun masuk Islam juga. Masya Allah. Jadi isteri dia cerita lagi tu. Suami dia tu jadi malu tak tahulah. Dia kata isteri dia kata, jadi abang awak balik apa?
Dia kata hampir tengok di sana di luar tu. Aku nak cerita takut malu kan. Dia kata hampir tengok di luar tu. Aku nak cerita kat hang pun lagi segan ke. Bungkusan tadi. Bungkusan tadi hampir tengok bungkusan di luar tu. Dia buka-buka tanah pasir tu jadi tepung. Astagfirullahalazim. Masya-Allah. Barakallah. Tu kata dalam keadaan sesak, dalam keadaan tak ada apa-apa, memang pening kepala lah. Kita baru pening kepala apa hari, ada lagi duit simpanan. Walaupun dalam keadaan kita terkepung dengan PKPD contohnya, ada bantuan kan, boleh makan lagi. Kalau setakat beras kilo 2 tu ada lagi kan. Ramai yang masih lebih sumbangan. Boleh makan, hak ni tak boleh makan. Tak boleh makan langsung, tak boleh apa langsung. Itulah pentingnya bizikrillah dan tawakal kepada Allah. Dalam masa yang sama, jangan kita abaikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita menunaikan hak Allah, Tuhan tahu kita ni siapa dia, dia akan bagi. Allah, masya-Allah. Satu perkongsian yang sangat menyentuh perasaan dan juga memberi kesan kepada kita semua. Betul. Saya bila mana mendengar kisah yang disampaikan oleh Tok Guru kita tentang bagaimana seorang yang sebenarnya asalnya bukan Islam. Bukan Islam. Kemudian kita ni orang Islam. Kita orang Islam. Dia kemudian memilih masuk Islam dalam keadaan tak ada apa-apa. Betul. Kemudian dengan keyakinan dia kepada Allah, menunaikan hak-hak Allah dan juga bizikrillah, sentiasa mengingati menunaikan Allah. hak Allah Taala. Masya-Allah. Akhirnya Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Ada yang orang yang bila dia terlalu fikir, malah nak fikir, dia ambil tindakan yang lain. Tindakan sehingga menghilangkan nyawa, yang tu mudarat lebih besar lah. Sebab bila kita menunaikan hak Allah, dia akan menunaikan hak kita. Jadi tadi sesuai dengan soalan yang di awal kita kongsikan sebentar tadi, itu berkenaan dengan kadang-kadang orang gelisah ni sebabkan naluri. Benda tu biasa Tok Guru. Maksudnya itu ujian yang Allah berikan kepada kita. Tak ada apa tu, kadang-kadang orang lain lebih tak ada apa daripada dalam saya. satu sudut kita. Sebenarnya tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih tawakal dan kita memahami apa hakikat tawakal yang sebenarnya. Bila kita menghadapi perkara tu, kita tahu yang ni sebenarnya tawakal macam ni. Kalau tidak ataupun sabar, macam ni sabar. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar tu kali pertama kita kena tahu. Masa kena tahu, kalau tak kena, tak tahu lagi macam mana tahap sabar tu. Macam mana yang perlu, dan juga bagaimana perasaan sabar tu. Hakikat sabar tu. Baru bila kena baru tahu kata, macam ni sabar. Kalau lapar maknanya, kalau puasa macam ni rupanya orang lapar. Yang miskin tu dia rasa lapar. Macam itulah keadaan dia. Maksudnya bila mana kita dalam keadaan tak ada harta, tak ada duit, rasa pening kepala tu biasa. Fitrah manusia yang diuji oleh Allah. Dan dalam Allah menguji kita itu ada rahmatnya. Kita mengenali tentang apa erti takwa, apa erti sabar, apa erti menginsafi orang-orang miskin yang tak ada duit, yang tak ada makanan. Dan mungkin itu juga memberi satu pengajaran kepada orang kaya, Tok Guru. Suatu tarbiyah Allah Taala kepada kita sebenarnya dalam masa yang cukup panjang. Sepatutnya kita mengambil peluang dalam keadaan Covid ni, yang kita tak boleh keluar. Sebenarnya kita telah beruzlah. Kita telah beruzlah. Sepatutnya kita telah merancang sesuatu yang baik. Contohnya kita dulu tak ada nak baca selawat tafrijiyah 4444 kali kan. Tapi dalam PKPD kita sempat baca. Sebab mungkinlah kita ni ghalib sangat, lalai sangat, tak ingat Tuhan. Baik aku kurung hampa 2 tahun. Untuk perbaiki diri, untuk perbaiki anak isteri, untuk perbaiki rumah tangga. Tentang pelajaran anak-anak kan. Dulu kita kata kat cikgu, kita kata kat ustaz. Ustaz ni apa ajak anak saya aku ni? Senang kita kata. Bila anak kita duduk dengan kita sendiri, bahasa tu baru kita tahu. Baru kita tahu tu dia payahnya ajak anak sendiri pun. Bagaimana ustaz guru-guru yang mengajak anak ni 40 orang. 40 orang, 100 orang. Yang paling sikit paling minimalnya lebih kurang dalam 20 orang satu kelas kan. Kita anak baru 3. Pening bala lah. Mari Covid lagi pening bala. Maksudnya di sini
pening kepala ni bukan kita tak ada duit saja. Bukan tak ada duit saja. Bila kata kita ni kena duduk rumah, jaga anak, kemudian dilanda dengan banjir, dengan bala dan sebagainya, itu sebagai satu madrasah daripada Allah satu Ta'ala. madrasah tarbiyah yang cukup panjang. Sepatutnya saya sendiri pun rancang sebenarnya. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu mana kan. Kita tak tahu mana. Jadi hasil dia pun tak tahu mana juga. Tapi sebenarnya saya tengok Ustaz tengoklah di situ tarbiyah Allah Ta'ala kepada umat yang sangat panjang. Sepatutnya kita keluar daripada sekarang ni kita nak keluar dah daripada pandemik ni. Alhamdulillah dengan usaha kerajaan cucuk vaksin semua. Terima kasihlah. Terima kasih banyak. Jadi kita sama-sama pakai cucuk tu. InsyaAllah. Sebagai persediaan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru kupas tentang kemiskinan. Orang yang diuji dengan kemiskinan, orang yang diuji dengan tak ada duit, pening kepala, dan benda itu sebenarnya fitrah, semua orang hadapi. Tambah-tambah lagi kita menghadapi satu tempoh yang sangat panjang. Menghadapi, bukan kata orang susah saja terkesan, orang hak kaya pun terkesan. Ada orang hak yang dulu dia kaya kemudian jatuh miskin. Ada orang dulu mungkin dia miskin tapi tiba-tiba dalam PKP jadi kaya pula. Jadi sebab tu hari ni tambah sikit. Tambah lagi. Dalam keadaan medik ni, dalam keadaan kita menghadapi kesukaran ni, sebenarnya waktu ni lah kita tengok banyak ustaz-ustaz yang tak boleh keluar. Dia tak boleh mengajak di masjid, di surau. Tapi sebenarnya ustaz-ustaz ni buat online. Masya-Allah. Kuliah online. Kami di Muafakat Pondok Malaysia sendiri, saya selaku pengurusi Muafakat Pondok Kedah. Kita buat kuliah pondok online. Masya-Allah. Peserta kita alhamdulillah ramai. Mungkin ustaz sendiri pun saya salah seorang ustaz. Ramai. Allahuakbar. Yang ikut tu dan juga malam Jumaat kami adakan muzakarah. Setiap guru ni kita ada muzakarah. Cukup hebat. Alhamdulillah. Tu kita kata di sebalik bala tu ada nikmat ni. Ni nikmat yang cukup cukup sedap lah. Tapi kita kata, bukan kita kata dalam medik ni hang sedap sedap, bukan macam tu maksudnya. Jadi dia dapat hikmah. Hikmah ni benda yang tercicir. Al hikmatud dalatun. Hikmah ni benda yang tercicir. Siapa-siapa yang pandai ambil dia akan berjaya. Jadi dalam suasana Covid ni, kalau siapa yang dapat mencuri hikmah tu, dia akan berjaya. InsyaAllah. Tak mustahil orang yang selalu ikut kuliah online ni sampai pagi ada, petang ada, tengah hari ada, malam ada. Kalau dia ikut semua dalam 2 tahun ni, tak mustahil dia kelak-kelak jadi ustaz tu. Allah. Insya-Allah. Kelak-kelak jadi ustaz tu. Satu rahmat untuk masyarakat kita. Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pening pala. Tak pening pala. Masa tu tak pening pala. Makan nak makan apa pinggan sangat no. Habis duit dalam tak habis lagi, dalam simpanan tak habis. Ni bantuan lagi sampai no. Jadi sebenarnya bila mana kita diuji dengan tak ada harta, tak ada duit, dengan pelbagai ujian, kita jangan tengok itu sebagai satu sudut yang negatif. Kita kena tengok dari sudut yang positif. Dalam Islam kita sebut dengan hikmah. Yang mana kita kena tengok apa sisi baik yang Allah nak berikan kepada kita. Macam untuk kita kongsikan tadi, sebelum ni orang nak mengaji, dia kena pergi pondok, dia kena pergi masjid, dia kena pergi tempat-tempat pengajian. Tapi hari ni satu rahmat, orang yang duduk di rumah pun, yang sibuk jaga anak dan sebagainya, dia pun boleh mengaji juga. Dalam pondok online tu sampai ilmu falak pun kita mengajar. Allahuakbar. Ilmu falak, ilmu astronomi kan. Ilmu faraid. Banyak ni kita masuk fasa yang kedua sampai kepada ilmu mustalah, ilmu usul, fiqh contemporary, macam fiqhul asri pun dah kita mula masuk dah. Ni marhalah yang kedua dah kita mula masuk. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati tajuk kita Allah, tak lari Ustaz. Sebab saya nampak perbincangan yang Ustaz Tok Guru kita cuba bawakan pada petang ini. Dalam kita melihat kemiskinan ataupun tak ada duit, kita pening kepala. Tapi sebenarnya di sebalik itu ada rahmatnya. Bila kita menuntut ilmu dan sebagainya, kita tahu bagaimana artinya takwa dan sebagainya. Jadi itu kalau baru kita bincang tentang orang yang tak ada duit, Ustaz Tok Guru.
Sekarang ni kita nak pergi kepada orang hak ada duit ni. Orang hak duit kaya, orang hak yang hidup mewah. Dia dah ada segala-galanya. Tapi tak boleh tidur malam. Pasal apa jadi macam tu? Orang ada duit pening kepala. Pening kepala Mungkin pula. hutang tu. Oh, no. Mungkin banyak hutang tu. Orang lagi banyak duit, lagi banyak hutang, pening kepala. Allah Akbar. Dia kena ada security lagi. Lepas tu di pintu masuk rumah dia. Rumah dia dah besar. Betul. Nah, kereta pun beratok mewah. Nah, rumah mewah. Ada security lagi. Lepas pada tu bukan sekat security, alam tu pun ada tu dalam implikasi punya modelnya, punya hebatnya. Tu pun tidak tak lena ya. Duit banyak tidak tak lena. Kenapa tu? Kalau dia bagi kat pondok, kalau dia bagi kat sekolah-sekolah agama ni, tidak lena. Tidak lena. Itu cara dia tidak lena insya-Allah. Tapi apa nama ni, yang pertamanya kita tengok pula apa ni makna harta. Maksud harta tu. Harta ni kalau mengikut kata ulama, maksud kata harta ni ialah pendapatan sesuatu yang manusia berhajat kepadanya secara fitrah. Sesuatu yang manusia berhajat padanya, sesuatu ni tak kiralah duit, wang ringgit, harta, apa tanah, anak isteri, tu masuk semua harta lah. Semua setiap perkara yang kita berhajat kepada dia, maka yang tu nama harta secara fitrah. Kemudian mengikut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, masuk kata harta ni suatu yang diperlukan dan mampu dimiliki oleh manusia seperti mana rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok tentang kepada maksud harta itu sendiri, seperti mana yang disebut dalam Kamus Dewan Bahasa, harta itu ialah barang-barang keperluan yang berharga, duit, rumah tangga, tanah, bangunan, barang kemas, kebun, kenderaan, pakaian, dan juga yang dimiliki oleh seseorang dan juga dimiliki oleh syarikat, yang tu nama dia harta. Yang tu nama dia harta. Maka orang yang memiliki harta ni, dia kata tadi harta tu ialah sekadar hajat, sekadar memenuhi keperluan hidup. Tapi bila mana dia telah menjangkau lebih daripada keperluan hidup, contohnya kita buat contoh macam cawan ni. Perlunya ayak setakat ni. Tapi kalau dah melimpah tu bukan hak dia lagi dah. Bukan hak apa nama cawan tu dah, mana hak orang lain. Macam harta kita tu, dia bila dia panggil harta yang melimpah ruah. Bukan lagi hak dia. Dia dah sampai ke tahap zakat, dia kena bagi pada orang supaya hak yang melimpah ruah tu dapat kepada fuqara wal masakin, dapat kepada orang-orang yang berhajat, orang fisabilillah, orang yang belajar dan sebagainya. Tu maksud kata harta, bila dia lebih kepada keperluan hidup, dan bila dia mencari lebih kepada keperluan hidup, maka dia banyaklah fikir. Tu yang dia tak boleh tidur tu. Itulah yang dia tak boleh tidur. Sebab dia rasa semua harta hak dia ada tu hak dia punya. Hak dia belaga. Dia rasa hak dia belaga. Tapi bila dah lebih pada tu, sebenarnya bukan hak kita tak ayak tadi. Lebih pada cawan kan. Maknanya bukan hak cawan dia lagi dah. Dia hak orang lain. Sebab itulah dia kena bagi harta, contohnya harta zakat ni. Daki harta. Hasinu amwalakum bizakat. Hiasilah harta kamu tu dengan berzakat. Maknanya apa ni, nak elok harta kamu tu dengan berzakat. Cantiklah harta tu, bersihlah harta tu, kita baru makan pun sedap. Kita tidur boleh nak. Tidur boleh nak. Maksudnya harta yang kita ada tu, sekadar keperluan kita tu tak apa. Bila lebih tu kita jangan duk simpan. Kita jangan duk pedor, orang Kedah kata. Bila kita pedor tak bagi kat orang yang memang kena bagi pun. Sebab itu menjadi satu tuntutan agama, membayar zakat, dan menjadi satu sunnah Nabi SAW untuk bersedekah, untuk memberi sumbangan kepada orang kata apa, orang miskin, pondok dan sebagainya. Sebab di pondok pun pelajar-pelajarnya fisabilillah. Fisabilillah. Masya-Allah. Kerana depa berjuang untuk agama. Kalau kita tak ada belajar yang belajar agama, siapa yang nak menegakkan agama, siapa ni yang nak memperkukuhkan agama, siapa yang nak memperkasakan agama. Kemudian dalam harta ni juga
yang duk pening kepala orang yang banyak harta ni. Kerana Nabi SAW sebut inna fi jami'il mal khamsatu asya'. Terkumpul dalam harta tu 5 perkara. Yang duk jadi pening kepala tu. Yang pertamanya al-ghana, maknanya al-lazatu. Al-ghana tu mana al-lazatu wa husulul musyaqqah. Kerana dia dalam harta tu dia ada kelazatan. Sedap ni dapat harta ni. Oh, kalau dapat duit 1 juta lah. Oh, memang sedap lah. No. No, tu nak cerita kata harta dia terimpun pada dia 5 perkara. Dan juga wahusul musyaqqah. Nak dapat susah, nak dapat teruk. Sebab tu orang nak keluar zakat tu dia kata, aku ni pening kepala letih. Kerja hanya siang senang, malam. mari ambil senang lah. Tapi macam kita kata tadi lah, dalam cawan tu dah keluar daripada tu bukan hak kita lagi. Hak kita sekadar memenuhi keperluan. Boleh makan, boleh tidur, boleh beli kereta, boleh bayar bil, boleh bayar apa semua. Anak boleh sekolah. Anak boleh sekolah. Sudah memenuhi keperluan, nak cari apa lagi? Lebih-lebih lagi kita orang yang dah pencen. Pakat duduk pondok lah. Pondok saya apa boleh duduk. Duduk situ. Duit ada, duduk dalam bank kerajaan bayar pencen. Nak buat apa lagi? Dia tahu saya nak duduk ni bukan apa, sayang ke rumah. Sayang ke rumah tu. Kita nak sayang iman ke, kita nak sayang harta ke, kita nak sayang apa? Kemudian yang keduanya apa ni, al-ghana fi jam'ihi, maknanya dia rasa lazat dan juga husulul musyaqqah, dia berasa payah nak dapat harta tu. Yang keduanya wasyughlu an zikrillah ta'ala bi islahi. Sibuk dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, eloklah harta tu. Tapi kalau sampai cari harta macam orang kita kot Kedah ni motong sampai tak ada nak sembahyang subuh. Dia bangkit pukul 4. Bangkit pukul 4 boleh pergi menorah. Menorah gelap apa nama ni, dalam gelap buta tu dia boleh pergi menorah. Boleh pergi tunduk kalau serelung 300 pokok, dia boleh pergi tunduk sepokok sampai 300. Balik tengok orang dah azan dah, orang dah sembahyang subuh sudah dah. Dia basuh tangan. Makan roti canai, makan apa nama ni, tidur. Allahu akbar. Sembahyang subuh 2 rakaat tak boleh pergi. Sembahyang tu yang bila dapat harta macam tu, dia pening kepala. Tak cukup. Patut tadi kita relate yang awal tadi, kita tunai hak Allah, kita rasa tenang. Tunai hak Allah, kita akan rasa tenang. Kalau dia balik-balik sembahyang subuh, dia dapat ni menunaikan tanggungjawab yang Allah Ta'ala suruh menjaga anak isteri, dan juga dia menunaikan hak Allah. Sembahyang 2 rakaat. Ni balik tak sembahyang. Allahu Akbar. Tapi bila orang yang jenis biasa tak sembahyang ni, dia berasa tak ada apa. Dia boleh basuh tangan, mandi, tidur. Lepas pada tu tak rasa bersalah. Tak rasa bersalah. Sebab tu dia ada harta pening kepala. Sebab harta tu tak cukup, tak mencukupi kehidupan dia. Dan harta tu tak berkat. Berkat ni makna ziyadatul khair al-ilahi. Yang kata berkat ni ziyadatul khair al-ilahi. Bertambah kebaikan yang Allah Taala kurnia. Contoh kalau macam Ustaz Haziq lah, dengan saya. Beli baju yang sama. Tapi hak Ustaz Haziq ni dah koyak dah. Hak saya tak koyak lagi. Maknanya ada keberkatan. Ada keberkatan itu. Walaupun sikit, tetapi harta tu ada keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan. Dan dalam harta juga wal khaufa min salabihi. Maknanya harta tu, di dalam harta tu ada perasaan takut orang nak ambil. Takut orang nak ambil. Takut orang nak ambil. Aku duduk pulun, hampa ambil senang-senang. Dan juga yang ke berapa? Dan yang seterusnya ialah sariqihi. Dia takut orang curi. Takut orang curi. Tu yang pening kepala tu. Yang kata apa ni, rumah besar, toke lagi, duit banyak, tapi macam-macam security kan. Sayang duit ke orang? Sayang duit, takut orang curi. Takut orang curi. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur pun atas pelepah taman apa. Subhanallah rabbi. Hak itulah hak yang kita lemah
daripada mengikut contoh Rasulullah. Kita menyambut Rasul kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sekadar cakap bersyarah, tapi kita tak amalkan. Kurang kita amalkan. Allahu Akbar. Kalau kita ikut contoh Rasulullah SAW, walaupun ada harta, tapi hidup sekadar yang ada. Harta yang ada tu diberikan kepada orang lain. Bukan Rasulullah miskin, Rasulullah kaya tu kan. Ya. Dia menyembelih Rasulullah berkorban sampai 100 ekor kambing. Masya-Allah, subhanallah. Sebab dia beristeri dengan Siti Khadijah kan. Siti Khadijah ni orang kaya. Janda yang kaya. Allah Akbar. Jadi orang yang ada harta yang banyak, duit yang banyak, kadang-kadang rasa tak boleh nak tidur tu, yang saya boleh kita tunggu terang panjang lebar, yang saya boleh simpulkan adalah yang pertama, tak berkat. Yang kedua, walaupun dia kaya, dia rasa tak cukup. Tak berkat. Dia rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup. Bila tak berkat, rasa tak cukup. Dia rasa tak cukup. Kemudian dia bila rasa dia susah nak dapat, dia kerja siang malam. Kerana dia tak tunai hak Allah Ta'ala. Bila tak tunai hak Allah Ta'ala, macam tadilah lepas sembahyang subuh tak sembahyang. Dia lepas balik menoreh dia tak sembahyang. Dia bangkit. Padahal 2 rakaat saja. Padahal 2 rakaat. Kalau dia tunai, harta dunia pun dia dapat, keberkatan pun dia dapat. Masya-Allah. Jadi sekarang ni kita nak kena cari keberkatan hidup tu. Pada harta. Walaupun kita duit banyak, kita ambil sekadar yang mampu dan kita berikan kepada orang yang lebih memerlukan. Masya-Allah. Jadi kita pergi seterusnya Ustaz, insya-Allah. Bila mana seseorang tu, kita balik kepada perbincangan kita yang asal. Bagaimana harta ini dia boleh memuliakan seseorang, dan bagaimana pula harta ni dia boleh menghina seseorang tadi tu. Kita bincang tadi orang miskin, orang kaya. Bagaimana orang miskin ni dia pening kepala, orang kaya pula dia tak boleh nak tidur. Tapi bagaimana kalau kata dia miskin, apa yang dia boleh buat? Dan kalau kata dia orang kaya, harta tadi tu macam mana dia nak gunakan untuk dia memuliakan harta tadi? Dan adakah harta tadi dia boleh jadi sehina-hina perkara? Harta yang boleh seorang tu jadi hina ataupun jadi mulia, sebab tabiat harta ni. Satu hari orang tanya saya golongan Nasara ni, dia Yahudi Nasara ni, dia tanya Sayyidina Ali, harta dengan ilmu mana lebih penting? Mana lebih penting? Kata Sayyidina Ali, ilmu, masya-Allah. Ilmu lebih. Sebab ilmu dia jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Kita cari, kita himpun, kita kumpul sampai beratus sampai beribu, kita jadi hamba dia. Kena jaga dia. Kita jadi hina sebab tu. Allah Akbar. Tapi kalau kita kalau kita jadi dengan sebab harta kita kita jadi mulia, apabila kita bersedekah, masya-Allah, kita akan jadi. Lagi pula harta yang kita sedekah tu adalah hak kita. Sebanyak mana harta yang kita himpun, duit ringgit yang kita ada, dan begitu juga segala hartanah yang kita miliki, semua tu bukan nama harta kita lagi. Selagi kita tak belanja untuk kita, tak nama harta kita lagi. Yang tu tak silapnya Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah pernah bertanya kepada cerita kepada seorang sahabat, tak silapnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau tak betul tolong betul, ustaz pun terlupa. Dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, di akhir zaman ni kamu akan melihat manusia ni dia cinta kepada harta tarikah daripada harta sendiri. Dia lebih suka, dia lebih cinta kepada harta tarikah daripada harta sendiri. Lalu Ibnu Mas'ud kata, Abdullah bin Mas'ud tanya Rasulullah, apakah dia harta tarikah ya Rasulullah? Harta tarikah tu ialah harta yang bila kamu meninggal, kamu tinggal harta tu. Sebanyak mana yang kamu ada, kamu tinggal habis. Cuba kita bayangkan orang yang di dalam kubur tu, yang telah mati meninggalkan kita semua. Berapa ribu kubur, berapa juta kubur. Mungkin ada di kalangan mereka tu yang telah meninggal, dan kita pun akan meninggal. Mungkin di kalangan ahli-ahli kubur tu nak bangkit balik daripada kubur sebab nak sedekah.
Ha. Kerana harta yang aku tinggal ni habis, tak ada apa-apa, tak boleh tak boleh manfaat kepada, tak bernilai. Walaupun dia memiliki harta yang sejumlah yang besar, sejumlah yang banyak sehingga orang gelak dia hartawan, akhirnya jadi tak tahuan. Orang gelak dia bilion, orang gelak dia bilion dan sebagainya. Tapi bila dia kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hina, sebab dia meninggalkan hutang, meninggalkan harta tarikah. Nah, jadi kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud, harta tarikah itu ialah harta yang bila mana kamu meninggal, kamu meninggalkan harta. Itu nama dia harta tarikah. Harta kamu ni ialah kamu belanja untuk kamu. Kita beli pakaian untuk kita. Jadi harta kita lah. Kita beli kereta untuk kita. Jadi harta kita lah. Harta yang kita gunakan untuk keperluan kita. Kemudian harta yang menjadi milik kamu yang hakiki, yang sebenar ni ialah bila kamu balik ke akhirat, kamu melihat sejumlah harta yang telah kamu infakkan itu, yang telah kamu dermakan, yang kamu telah beri sumbangan, yang telah kamu belanjakan kepada perkara-perkara yang wajib seperti mana menunaikan hak-hak keluarga yang Allah Ta'ala suruh, bagi kepada anak isteri. Macam mana kita bagi kepada anak isteri kita, walaupun RM1 kita bagi kepada anak kita sampai ke akhirat. Masya Allah. Jangan kita tak sampai ke akhirat. RM1 yang kita bagi, nah adik tambang tambang kereta, tambang bah untuk ni, dan juga ni RM2 ni, RM3 ni untuk belanja kereta, belanja naik bah, kemudian pada tu untuk makan sampai ke akhirat. Yang tu harta kita. Yang tu harta kita. Dan yang kita belanja, kita nafkah, kita wakaf. Wakaf tu atas nama kita. Nah, wakaf tu nama kita. Contoh ada orang yang yang ada duit. Ustaz nak buat masjid. Saya bagi ni 10,000. Macam ustaz tengah nak buat masjid kan. Lepas tu buat rumah orang tua-tua, buat ni asrama pelajar. Ustaz, saya ada duit 100,000. Masya-Allah. Kalau banyak yang kita bagi, banyaklah harta kita yang kita boleh ambil di akhirat. Kalau sikit boleh ambil sikit lah. Perjalanan akhirat ni perjalanan yang sangat jauh. Abadan abidi, dia tak akan patah balik lah selama-lamanya. Perjalanan yang jauh. Bila perjalanan yang jauh tu, dia perlu kepada pembelanjaan yang banyak. Kita nak senang di alam kubur. Kita nak senang di padang mahsyar. Walaupun panas terik, tapi kita senang. Orang panas terik kita duduk dalam keadaan dilindungi oleh aras kerana menginfakkan harta. Begitu juga di ketika mana mizan, begitu juga di ketika mana kepayahan sirat dan sebagainya. Bila kita infakkan harta kita, kita boleh tengok di sana. Begitu juga macam kita korban, binatang korban jadi kenderaan kita. Sebab bila kita keluar daripada dunia ni dalam keadaan kosong, selai kain baju pun tak ada, suara benang pun tak ada. 2-3 minit barulah tok bidan misi ke baru bagi pakaian selai kain putih, selai balut. Balik pun macam tu juga. Tak ada apa. Dunia ni benar sementara. Sebab tu dunia ni, makna dunia ni dana. Dunia dan asal daripada perkataan dana. Dana ni makna hampir. Dunia ni hampir sangat. Kalau kita kata perjalanan tu 10 kilo, sampai Jadi kalau kita kata kita duduk atas dunia ni, duduk dalam keadaan perjalanan yang sangat singkat. Mungkin tu 60 tahun. Mungkin Ustaz Akmal 70 tahun, Ustaz 60 tahun. Perjalanan kita tu sangat singkat. Sebab tu bila di hari akhirat ada orang yang menyesal mati dalam keadaan 60 tahun baru dia meninggal. 70 tahun. Tetapi dia menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kami tengok dah, kami dengar dah ni, kami yakin dah. Farji'na na'mal salihan. Kembali baliklah kami ke dunia ni. Dunia kan ada dah nak balik lagi. Malaikat kata 60 tahun tak cukup lah. 70 tahun tak cukup lah. Buat apa? Hak tu soalan pukulan maut yang menghinakan kita. Tu yang menghinakan kita sampai ke akhirat. Allahu Rabbi tu. Maksudnya harta
dia akan menjadi mulia bila mana kita infakkan Ya, ke jalan Allah. Kita belanjakan di dunia ni untuk negeri Mulia akhirat dunia, kita. mulia akhirat. Masya Allah. Kalau di dunia ni orang duk mulia kita lagi. Ha ni apa ni masjid apa ni datuk apa ni yang begitu. Ha ni dewan ni dewan apa ni Itu di dunia. di dunia. Di dunia pun dah disebut-sebut. Disebut-sebut di akhirat apatah lagi. Masya-Allah. Maksudnya itulah harta yang memuliakan Itulah kita. harta kita dan harta yang akan memuliakan kita. Macam mana harta yang menghinakan seseorang tu? Harta yang menghinakan kita tu kita belanja kepada bukan tempat dia. Ni kasino ni datuk ni contohlah Allah. Orang duduk wirid hak tu sampai bila-bila. Kasino ni bayangkan. Kasino ni datuk ni duit dia belanja ke situ. Allahu akbar. Astagfirullahalazim. Nauzubillah. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah. Jadi panjang kupasan yang disampaikan, dikongsikan oleh tuan guru kita berkenaan dengan harta. Harta orang kaya dia ada harta. Sebenarnya harta tadi dia boleh pergi kepada dua jalan. Sama ada nak memuliakan orang yang ada harta tadi ataupun nak menghinakan orang yang ada harta tadi. Cuma saya tertarik tadi Tok Guru bila Tok Guru sebut tentang ada dua pilihan yang Saidina Ali sebutkan, sama ada ilmu ataupun harta. Bila Tok Guru sebut itu saya nampak apa yang saya boleh memberikan pandangan, sebenarnya ilmu itu harta yang sangat bernilai dan bukan saja orang kaya boleh miliki, tapi orang miskin pun boleh miliki. Laka illam yakun lahu malun. Masya-Allah. Ilmu itu adalah harta bagi kamu sekalipun kamu tidak memiliki harta. Allah. Al-ilmu malun laka. Ilmu tu adalah harta yang paling berharga bagi kamu. Illam yakun lahu malun. Sekalipun kamu tidak memiliki harta. Tapi kalau kamu memiliki ilmu, itulah harta yang paling berharga sekali. Orang yang ada ilmu, dunia pun baik, akhirat pun baik. Senang dunia, senang akhirat. Maksudnya kalau kita sekarang ni peluang untuk tuntut ilmu ni cukup. Cuma malah rajin. Nafsu dengan akal. Orang yang tak tuntut nafsu ilmu ni dalam keadaan macam masa ni, dalam keadaan senang macam ni, orang malah ataupun ikut nafsu. Orang malah ataupun ikut nafsu. Dia rajin cari harta tapi malah untuk tuntut ilmu. Ilmu ni adalah panduan untuk kita. Kita nak berjalan kena ada panduan. Kita macam saya daripada Syekh nak mari, dia ikut apa nama ni, ikut apa ni panduan dia sampailah. Mansara ala darbi wasala. Siapa-siapa yang berada di landasan dia akan sampai. Dia akan sampai. Tapi kita tak sampai kepada maqasid tujuan hidup kita kalau kita tak menggunakan harta yang sebaik mungkin. Dan juga ilmu yang ada peluang untuk kita belajar, kita tak belajar. Sekarang ni sebenarnya kalau kita perhati betul-betul dengan media masa hari ni, yang kalau kita tak guna, rugi lah. Rugi, sangat-sangat rugi lah. Tambah pula tutup guru kita, ustaz-ustaz kita pun banyak menggunakan media masa sekarang. Orang panggil apa? Moses apa ni? Media masa ni. Media masa. Media dan masa. Mentos. Media sosial. Media sosial. Kalau tak guna itu rugilah. Rugilah. Ni boleh tengok FB dalam sejam, tapi Quran tak boleh tengok sejam. Astagfirullahalazim. Tu kita pekat insaf. Saya pun kena insaf jugalah. Kita tengok apa nama ni yang Amat Berhormat Menteri Besar kita. Dia tiap-tiap hari didik apa nama ni, bukan nak jack dia, bukan nak jack dia. Dia tahu sama ni kawan dia. Nak jack tak. Tapi nak cerita. Cuba tengok. Tiap-tiap hari dia apa ni, dia update apa ni satu muka surat. Satu muka surat. Adalu ala khairi kafa'ilihi. Dia tunjuk kepada kebaikan, dia dapat kebaikan tu walaupun dia tak baca. Contoh yang kita tahu, yang Mak Muhammad kita pun malas nak baca, dia pakai update kan. Orang lain baca, dia dapat pahala update. Dia dapat pahala update. Orang yang baca dapat pahala. Walaupun dia baca tu gagap, walaupun dia baca tu salah, dia ulang balik. Setiap satu huruf tu, walaupun dia gagap, walaupun dia baca tu silap, setiap yang silap tu pun dikira. Sebab Quran ni dia kira per huruf. Subhanallah. Quran ni pahala dia kira per huruf. Satu huruf tu satu pahala. Satu huruf tu beberapa ganjaran yang Tuhan bagi.
Jadi sesuai dengan perbincangan kita, tak ada harta pening Pening kepala, kepala, ada harta tidak tak lena, tapi kesimpulan yang kita boleh kata dengan ilmu tadi, orang miskin pun dia boleh hidup dengan keadaan tenang. Dengan ilmu tadi, orang kaya pun dia boleh hidup dalam keadaan tenang. Apa yang Tuan Guru kita kongsikan sepanjang hampir 1 jam, Tuan Guru, Masya Allah. Sampai 1 jam, semua ini berkisahkan tentang ilmu. Walaupun kisah-kisah yang dibawa itu kita mengambil contoh yang pelbagai, itu adalah dasar ilmu. Yang mana kita katakan di sini, kalau dengan ilmu tadi tu, orang miskin tadi dia boleh hadapi ujian tadi dengan mengambil kira hikmah, dengan mengambil pandang dari sudut yang positif. Orang kaya pula, bila dia ada duit, dia tak rasa duit yang banyak tu milik dia. Dia rasa duit yang dia ada tu dia perlu untuk sumbangkan kepada orang lain, dan harta yang disumbangkan tu itulah harta dia di akhirat nanti. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Tuan Guru, kita sebenarnya masa kita dah mencemburui kita. Jadi kalau kata ada para penonton yang nak bertanyakan soalan kepada Tuan Guru kita, boleh ajukan soalan, nanti saya akan bacakan di komen, insya-Allah. Ada satu soalan, boleh? Sebelum kita pergi kepada kuis, saya akan bacakan beberapa soalan yang diajukan oleh para penonton kita. Okey. Pertama, soalan kepada Tuan Guru daripada Muhammad Asri Mat Lazin. Okey. Bila sesuatu musibah itu dikira balasan buruk, dan bila pula dianggap ujian hidup madrasah tarbiyah? Ini soalan awal tadi, perbincangan yang awal kita sebut tentang orang miskin. Bilakah musibah itu dianggap bala, dan bila masa kemiskinan ataupun musibah itu dianggap sebagai madrasah tarbiyah kita? Musibah dianggap sebagai musibah ni. Musibah ni ada dua keadaan. Bila dia dianggap bala, dan bila dia dianggap sebagai madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ni tak pemahir sangat bab soal jawab ni. Mudah-mudahan yang betulnya. Dia terima kasihlah kepada saudara Muhammad Asri Mat Lazim. Muhammad Asri Mat Lazim, terima kasih kerana dapat menyertai program kita pada petang ni. Musibah bilakah dianggap sebagai bala? Betul. Dan juga musibah tu bila dianggap sebagai madrasah. Jadi anggapan tu sebenarnya pada kita. Pertimbangan kita. Jadi pertimbangan tu biarlah dengan ilmu. Pertimbangan tu biarlah dengan ilmu. Kalau musibah yang dianggap sebagai bala ni, ada juga musibah yang daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana yang timpa kepada kaum Qarun, Firaun, itu musibah yang dianggap bala. Dan juga musibah sebagai tarbiyah yang kita sebut tadi. Sebab itulah yang saya sebut tadi tentang hadis Rasul tu, tentang al-hikmatud dalatun. Hikmah ini daripada bala yang Tuhan kenakan kepada kita macam Covid ni, adalah suatu yang sangat bernilai kalau kita dapat ambil, kalau kita dapat curi, dan juga kita dapat manfaatkan. Bukan kalau kita dapat mengambil kesempatan tu, dia akan menjadi satu tarbiyah kepada kita. Jadi kita sendiri yang menilai. Atas penilaian kita sendirilah. Tapi biarlah penilaian itu dengan ilmu. Masya-Allah. Terima kasih Tuan Guru atas jawapan yang sangat padat, ringkas, dan mudah-mudahan memberi penjelasan ataupun manfaat kepada semua yang mendengar. Baik, kita tiba masanya untuk kita pergi kepada soalan kuis Tuan Guru untuk para penonton kita. Baik, insya-Allah minta semua penonton bersedia. Bila mana saya bacakan soalan, boleh komen. Okey, boleh komen di ruangan chat ataupun di ruangan chat lah. Okey. Jawapan yang betul, siapa yang jawab betul dan paling cepat, saya akan sebut nama ni. Dan saya minta orang yang disebut nama sebagai pemenang tadi tinggalkan nombor telefon masing-masing di ruangan chat. Okey, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kita lihat. Akmar dan keluarganya merupakan orang Islam. Suatu hari Akmar mengambil keputusan untuk murtad. Beberapa minggu kemudian dia meninggal dunia.
persoalannya, adakah keluarga Akmar dapat mewarisi harta pusakanya? Boleh dapat? Saya ulang, Akmar dan keluarganya merupakan orang Islam. Okey. Suatu hari Akmar mengambil keputusan untuk murtad. Nauzubillah min zalik. Beberapa minggu kemudian dia meninggal dunia. Persoalannya, adakah keluarga Akmar dapat mewarisi harta pusakanya? Jadi siapa yang mempunyai jawapan boleh komen di ruangan yang disediakan. Okey. Okey. Tak dapat. Saya nampak yang first jawab Rozila. Okey. Yang keluar di depan saya ni Rozila. Okey. Jadi Rozila kita pilih, ada ramai, ada yang jawab. Saya minta maaf, saya pilih Rozila yang paling cepatlah menjawab. Okey, terima kasih Rozila. Nanti boleh tinggalkan nombor telefon. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Jawatan kuasa manakah yang diberi mandat untuk menerajui perbincangan Cordoba of Kedah? Okey. Saya ulang, jawatan kuasa manakah yang diberikan mandat untuk menerajui perbincangan Cordoba of Kedah? Boleh dapat? Ada jawapan? Kalau tak dapat, saya baca sekali lagi. Jawatan kuasa manakah yang diberi mandat untuk menerajui perbincangan Cordoba of Kedah? Okey, siapa yang ada jawapan boleh komen. Okey. Okey, ada jawapan Azmi Cik. Okey. Yusni Padang. Okey, kita ada dua ni. Kita nak pilih yang mana? Ada yang saya nampak Azmi Cik yang first. Tapi yang paling tepat adalah Yusni Padang. Okey. Yang Azmi Cik betul, tapi kita pilih yang paling tepatlah. Dekat sini Yusni Padang, kita pilih Yusni Padang. Jawatan kuasa agama, pendidikan dan sumber manusia. Okey, boleh? So boleh tinggalkan nombor telefon. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Apakah matlamat penubuhan ASEAN Free Trade Area? Okey, saya ulang. Apakah matlamat penubuhan ASEAN Free Trade Area? Okey, saya bagi pilihan jawapan. Okey, saya bagi A, membantu negara-negara ASEAN. Tu A. Yang kedua, B, menghapuskan birokrasi dalam pentadbiran. C, menghapuskan sekatan dagangan dan menggalakkan kerjasama ekonomi antara negara. Okey. Siapa jawab? Yusni Padang lagi. Masya Allah. Macam mana penganjur? Kita nak pilih yang sama? Atau kita nak ambil orang yang orang yang lain? Okey. Yusni Padang tadi dah ada nama, dah menang, tahniah. Kemudian kita bagi peluang. Yang kedua paling pantas di sini saya pilih Muhammad Asri Mat Lazim. Jawapan C. Okey. Jadi Muhammad Asri Mat Lazim boleh komen ataupun tinggalkan nombor telefon untuk kita hubungi. Jadi tahniah kepada 3 pemenang kita. Terima kasih kerana sudi untuk mengikuti live kita pada petang ini bersama Tuan Guru kita daripada awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan sedikit sebanyak dapat kita manfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Dan kita akan bertemu lagi. Tapi sebelum tu sedikit ruang, mungkin 1 minit kepada Tuan Guru. Mungkin ada sedikit nasihat dan juga beberapa amalan yang mungkin boleh dikongsikan kepada kita semua para penonton sebagai bekalan
kami, Allah. insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua dan juga kepada penonton yang mengikuti sehingga daripada awal sehingga akhir. Yang keduanya, saya mohon maaf lah kalau ada tersalah tersilap, no? Sebab kita ni orang jenis tak cukup ilmu ni, Ustaz. Jadi pesanan tu untuk diri saya dan juga pada penonton semua, yang pertamanya mestilah berilmu seperti mana yang saya sebut tadi. Kerana man yuridul dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi juga. Siapa yang nak dunia pun, dunia ni kita sebut dah tadi. Dunia ni perkara yang boleh dia tidak menjadi perkara akhirat, dia tak boleh sampai ke akhirat, dunia lah. Kalau harta, harta tapi tak boleh sampai ke akhirat. Harta tu terperap di sini, di akhirat tak boleh pakai. Itu dunia. Jadi dunia juga, macam tu juga ilmu. Ilmu dunia. Ilmu yang setakat dunia tak sampai ke akhirat. Harta yang setakat dunia tapi tak sampai ke akhirat. Kita nak ilmu dunia, ilmu dan harta dan sebagainya semua sampai ke akhirat. Tapi bagaimana jalan dia? Jalan dia dengan infak, dengan jalan dia belanja dengan seperti mana yang disuruh oleh syarak sampai ke akhirat. Seperti mana saya sebut tadi ni, walaupun RM1 kita bagi pada anak kita untuk ke sekolah, sampai ke akhirat. Sebab anak kita tu orang yang wajib kita nafkah. Anak isteri kita tu orang yang wajib kita nafkah, dia sampai ke akhirat. Kemudian yang keduanya, yang ketiganya, biarlah harta itu yang kita cari, biarlah harta tu daripada sumber yang halal. Sebab nak masuk dalam perut kita, nak masuk dalam perut anak isteri kita ni, dia akan jadi baja, dia akan jadi darah daging. Sebab kalau masuk hak yang tak elok, tak elok lah. Kalau masuk hak elok, elok. Begitu juga kalau kalam kita, cakapan kita, kalau tak kita cakap tak elok, masuk kat orang pun tak elok lah. Kalau kita cakap tak elok dekat orang, yang masuk tu tak elok juga. Tapi kalau kita cakap yang elok pada orang, yang masuk tu elok juga. Macam itulah. Jadi dia akan terima benda yang elok, dia akan terima benda yang tak elok. Biarlah harta dan juga sumber kita tu yang kita cari, yang kita perolehi, yang kita usaha daripada sumber yang halal. Jangan rasuah. Maksud dia ar-rashi wal murtashi finnar, dua-dua tu dalam neraka. Hak yang bagi, hak yang terima, dua-dua dalam neraka. Na'udzubillah, tak padan. Kita makan harta 1 juta, kita nak jawab dengan siapa? Nak jawab dengan siapa? No. Kalau kita kata makan harta secara tak halal, secara mencuri, secara rasuah ni, kalau seorang yang dakwa kita di dunia ni, seorang dakwa kita di mahkamah, letih dah kita jawab, no. Duk ulang keluar masuk mahkamah. Bayangkan harta kerajaan. Kerajaan ni makna ramai. Kerajaan tak boleh jadi seorang, dia kena jadi ramai. Kita undi dia ramai-ramai, baru dia boleh jadi kerajaan. Orang sokong dia cukup kursi, jadi kerajaan. Kalau kita makan harta kerajaan secara rasuah, kita kata, secara tumbuk rusuk, kalau dalam kitab Jawi dia kata secara tumbuk rusuk, kita akan didakwa oleh berapa juta orang. Kalau seorang kita tak boleh hadapi di mahkamah dunia ni, orang bawa kita kes ke mahkamah, seorang saja bawa kita, bagaimana di akhirat nanti orang yang ramai ni akan bawa kita ke mahkamah Rabbul Jalil. Na'udzubillah, tak padan kita makan 1 juta, 20 juta, tak padan di akhirat. Lagipun boleh nak makan minyak hangat 2 pinggan dah. Ustaz Akmal makan berapa pinggan? Seorang pinggan. Kalau kaya atau mana pun sepinggan dua. Masya-Allah. Tak padan. Cukuplah. Kita minta maaf lah, no. Pada perasuah lah. Orang yang memberi itu satu. Orang yang memberi itu satu dan orang yang menerima itu satu. Tolong tu. Tolong ingat tu, buhlah kepala, bagi ingat. Tak padan dia akhirat tu, merangkak di padang mahsyar tu kan senang. Merangkak dalam keadaan telanjang tu. Jadi itu sedikit nasihat. Satu nasihat penutup yang sangat memberi kesan kepada kita semua, kepada perasuah ataupun yang ada niat ataupun yang nak terima, kena hati-hati. Carilah harta dari jalan yang betul, jalan yang halal, jalan yang dibenarkan oleh syarak.
InsyaAllah. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Guru kerana sudi untuk bersama kita pada petang ini. Saya pun terima kasih kepada semua. Terima kasih. Kepada yang berhormat Kak Isyah, Kak Isyah. Dia orang Sik, saya orang Sik. Kita terima kasih kepada dia lah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada penganjur kita, Kerajaan Negeri Kedah melalui pejabat YB Exco Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Keselamatan Masyarakat Negeri Kedah Darul Aman. Saya Muhammad Akmal Haziq selaku moderator pada hari ini. Memohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bicara dan sebagainya. Kita jumpa lagi di segmen ataupun pada slot akan datang ataupun ada pertemuan bila-bila nanti, insyaAllah jika ada rezeki, insyaAllah Tok Guru kita boleh jumpa lagi. Saya pun ni first time jumpa Tok Guru, sebelum ni tengok di online saja. Jadi mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Jadi terima kasih kepada semua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.